نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah. Hari ini kita akan baca sedikit berkenaan dengan jihad para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah sambung dan mereka telah sempurnakan amanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka dengan penuh kesungguhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemenangan yang tak dapat masuk akal. Kemenangan yang pelik, yang mana sampai ke hari ini akal tak dapat terima lagi bagaimana para sahabat dengan bilangan yang kecil, hanya 20,000 tentera dalam peperangan Yarmouk maksimum, yang mana mereka telah berhadapan dengan tentera Rom, kuasa dunia terbesar ketika itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemenangan seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemenangan kepada Islam zaman kegemilangan, seperti mana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Islam dan kami telah mendapat kemuliaan semenjak Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam sehinggalah ke hari ini, iaitu hari kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di peperangan Yarmouk ini adalah peperangan serangan orang Islam kepada tentera Rom di Syam. Dimulakan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan disambung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum tu lagi, sebab kita nak faham akan Masjidil Aqsa kan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Mi'raj itu daripada Aqsa ke langit, tetapi Allah kata kami jalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa pun untuk menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keberkatan yang ada di sekeliling Masjid Aqsa tu, linuriyahu min ayatina, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lihat banyak kebesaran dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan para anbiya alaihi salatu wasallam. Banyak nabi-nabi yang Allah utuskan ke yang al-Muqaddas tu, Baitul Maqdas tu kita panggil kan, tanah yang suci itu, banyak anbiya alaihi salatu wasallam yang diutuskan ke situ. Termasuklah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Termasuklah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dua anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, Nabi Ismail Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ke Mekah. Nabi Ishaq menetap di Aqsa, di Baitul Maqdis, di Ardul Maqdas kan. Dan daripada zuriatnya lah lahir Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, yang juga dikenali dengan nama Israel. Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam namanya lah Israel. Dan maka daripada anak kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, yang mana kerana abang-abang dia khianat dia, jatuhkan dia, masukkan dia dalam gua, dan kemudian bukan dalam gua pula, dalam telaga, dalam perigi, dan kemudian dia telah
dijual oleh abang-abang dia dan dibeli oleh Malik Mesir kan. Bila dia beli, maka menetaplah Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Maka Bani Israel telah, anak keturunan Nabi Yaqub ni telah pergi ke Mesir. Oleh kerana itulah pemerintah-pemerintah di Mesir ni dipanggil dengan gelaran Fir'aun. Maka Fir'aun ni dia menzalimi siapa? Bani Israel ni lah. Bani Israel ni adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub yang dikenali juga dengan nama Israel. Bila Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir, maka daripada situ pergilah Bani Israel daripada Syam ke Mesir, ke Egypt kan. Daripada situlah maka bila Fir'aun buat kezaliman demi kezaliman, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Musa alaihissalam. Bila Allah Subhanahu, saya pendekkan cerita ni, hanya maksudnya background saja, saya cepat-cepat saya akan habiskan. Nabi Musa alaihissalam telah dakwah Fir'aun, tapi dia ingkar. Fir'aun yang paling besar, Fir'aun, semua pemerintah mereka dinamakan dengan gelaran Fir'aun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah kalahkan ataupun telah tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila Allah berikan kemenangan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk balik ke Ardul Muqaddas, balik ke tanah suci itu kembali. Maka dia kata udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, kembalilah, masuklah kembali ke tanah itu, baliklah ke sana kembali. Maka pengikut Nabi Musa Bani Israel kata, kami nak pergi macam mana? Inna lan nadkhulaha abadan hatta, kata kami tak nak pergi sana. Sebab apa? Ada kaum Amalikah di sana, mereka ni kuat, mereka ni zalim. Kalau kami pergi sana, kami akan dibunuh. Tapi Nabi Musa kata tak, Allah telah janjikan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim wadkhulu 'alaihimul bab. Ada dua orang di kalangan mereka yang mana beriman kepada Allah. Dia kata tak, kamu masuk saja, Allah akan bagi. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kamu masuk saja, Allah akan beri kemenangan kepada kamu. Tapi mereka kata tak payahlah. Kata, wahai Nabi Musa, engkau pergilah, kami tunggu sini, dah menang nanti bagi tahu kami mai. Kata izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kata pergilah Nabi Musa dengan kaum, dengan Tuhan kamu, kau pergilah perang mereka. Bila menang nanti bagi tahulah. Bila menang nanti bagi tahu, kami datanglah duduk sana. Begitu sekali Nabi Musa, Bani Israel ni, walaupun Allah telah turun tunjuk mereka mukjizat demi mukjizat, Allah berikan kemenangan demi kemenangan, Allah hancurkan kebatilan, kezaliman Fir'aun, raja yang zalim pun Allah telah tewaskan depan mata mereka. Bagaimana Allah telah musnahkan Fir'aun pun masih mereka tak yakin lagi. Maka Nabi Musa AS ketika itu kata, ya Rabbi inni la amliku illa nafsi, kata ya Allah, aku wa akhi, kata aku tak ada apa-apa ya Allah kecuali aku dan adik aku. Maka fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka kau pisahkanlah aku daripada orang-orang yang fasik ni. Maksudnya aku tak boleh buat apa-apa lagi. Maka di sini terhentilah, maksudnya mereka tak nak pergi ke sana, tak nak dapatkan balik Baitul Maqdis tu kepada orang Islam, dia orang tak nak buat. Amalikah ni telah menjajah, Allah perintahkan mereka untuk sucikan. Sebab itulah tempat para Anbiya alaihissalatu wassalam. Ramai para Anbiya alaihissalatu wassalam yang diutuskan di tanah itu dan dikebumikan di sana. Dan Allah telah pilih tanah itu sebagai tanah yang suci. Ardal lati barakna fiha, tanah yang suci dan sekeliling dia pun suci. Maka selepas itu, kaum yang datang selepas itu, mereka pula kata, sekarang ni kami bersedia untuk perang mereka. Sebab apa? Sebab mereka telah keluarkan, halau kami daripada tanah kami, daripada rumah kami, maka kami nak perangi mereka. Maka kata, ya Allah, utuskanlah seorang ketua kepada kami yang akan memerangi mereka. Jadi siapa ketua tu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar Talut. Falamma fasala Talut bil junud, Talut datang, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Maka dalam itu pun mereka mula kata, siapa ni Talut, orang miskin, takkanlah dia nak tewaskan. Dia kata Jalut tu dia memang badan pun besar, tough, kuat, tengok pun takut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan. Maka dia kata, Talut kata, kemenangan akan dapat dengan dasar takwa, bukan dengan dasar kekuatan yang kamu ada, kan? Tapi diorang masih tak nak dengar juga. Dalam perjalanan dia kata, okey, sekarang Allah akan uji, jangan minum air.
Kecuali satu teguk bolehlah, semua minum juga air. Kata habislah kau langgar perintah Allah lagi kan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah lemahkan mereka, kecuali segelintir daripada mereka yazunnuna annahum mulaqullah. Mereka kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Mereka yakin bahawa dengan golongan kecil ni Allah boleh beri kemenangan kepada golongan yang besar. Dan ketika itu salah seorang peserta dalam tentera itu adalah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Wa qatala Daud Jalut. Maka Nabi Daud lah, masa tu belum jadi Nabi lagi, dia telah bunuh Jalut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kerana keberanian dan ketakwaan dia, Allah jadikan dia Nabi. Ini latar belakang tentang Israel ni. Nabi Daud alaihissalatu wassalam lah yang telah bunuh mereka, dan mereka telah ambil balik tanah tu, tempat tu, kerana tempat tu tempat tanah suci. Selepas Masjidil Haram, tempat yang suci. Ini background dia yang semua orang kena tahu apa sebenarnya sejarah dia dan siapa. Dan hari ini yang kita kata orang Yahudi nak balik tanah Israel tu. Israel ni tanah orang Islam. Israel nama pun kepada nama Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Jadi kenapa mereka nak balik? Kerana mereka kata orang Islam ambil daripada kami, kami nak ambil balik daripada mereka. Faham? Tadi saya ceritakan mereka mula dah ambil. Ini semua golongan mereka ni lah. Mereka ni yang sentiasa lawan dengan hak. Maka mereka kata sekarang kami nak dapatkan balik tanah tu. Ini background daripada zaman tu. Maka bila Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi di Madinah ni pun diorang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah halau mereka keluar daripada Madinah. Kemudian mereka pergi ke Khaybar, daripada situ mereka masuk balik Syam. Dekat sana pun mereka kata orang Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia bawa tentera serang Rom. Dia serang Rom, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka satu persatu, sehinggalah tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah kan, Amir ibn al-Jarrah, dan juga komando dia masa itu adalah Khalid bin Walid. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan satu demi satu. Kemenangan yang orang dapat ni luar biasa. Sebab tu kata memang tak boleh nak imagine macam mana mereka dapat kemenangan. Itulah yang peristiwa-peristiwa yang berlaku yang terkenal, bagaimana Khalid bin Walid telah berhadapan dengan tentera Rom, dan tentera Rom pun menggeletar depan dia. Seperti mana yang kita tahu, satu hari peperangan Yarmouk ni berjalan lama, bukan sekejap. Satu hari kan panglima daripada Rom ni dihantar seorang wakil pahlawan dia, kata untuk mereka mubarazah dulu, itu bincang dulu dengan Khalid bin Walid sebelum mulakan peperangan. Jadi pahlawan ni bawa lah seorang dia punya anak buah dia, kata bila sampai nanti kat depan Khalid, nanti depan ketua ataupun depan ketua pasukan Islam, kau pujilah tentang aku. Dia pun puji kan. Dia kata bagi tahulah, kata saya punya ketua ni adalah orang yang tak pernah tewas, yang tak pernah undur, yang tak pernah mengalah kan, itu dan ini. Supaya dia kata ketua pasukan Islam takut bila dengar. Dah habis dia cakap semua, Khalid tanya dia, tahu tak saya siapa? Dia kata sayalah Khalid bin Walid. Dengar tu dia terus lari. Mereka ni memang gementar dengan nama Khalid bin Walid sekalipun. Sebab itulah bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dilantik jadi khalifah pertama sekali, dia lucutkan jawatan Khalid bin Walid. Tahu sebab apa? Sebab dia tak nak orang Islam kata kemenangan ini adalah kerana individu, bukan. Kerana jemaah yang mana taat kepada perintah Allah. Oleh kerana itu, dan Khalid bin Walid pun faham perkara itu dengan sempurna. Kita yang over emosi atas perkara ni. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu utuskan Abu Ubaidah al-Jarrah, ni semua ni ada kena mengena dengan Futuhat Baitul Maqdis ni, pembukaan kota Maqdis ni. Bila diutuskan Abu Ubaidah al-Jarrah sebagai ganti kepada Khalid bin Walid, Abu Ubaidah tak cakap langsung, dia tak bagi tahu apa pun kepada Khalid bin Walid yang Umar telah hantar dia untuk menggantikan Khalid bin Walid. Tapi sehinggalah Khalid sendiri dapat tahu. Dia kata kenapa tak bagi tahu? Dia terus ke depankan Abu Ubaidah, dia belakangkan diri dia. Begitu rendah diri sekali Khalid bin Walid dalam setiap perkara. Khalid bin Walid ni ada hubungan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan, dia ada hubungan tali persaudaraan juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi maka mereka telah berjaya daripada mula mereka serang masuk ke kota Syam, sehinggalah mereka buka
Damsyik, Damaskus, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah lantik Yazid bin Abu Sufyan sebagai gubernur sana, dan kemudian mereka terus maju ke Jerusalem. Cara mereka perang adalah mereka akan kepung, hentikan segala supply ke orang penduduk dalam tu, sehinggalah mereka mengaku kalah dan mereka masuk. Tapi Jerusalem ni, tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Kristian ni mereka telah terbahagi ke banyak sangat golongan, sehingga mereka mula bergaduh antara mereka, menyebabkan mudah orang Islam dapat menakluk mereka. Itu salah satu sebab lah. Tapi yang lain tu kuasa Allah. Sebab apabila mereka berhadapan 20,000 telah berhadapan dengan ratusan ribu tentera Rom, bukan sedikit, yang mereka memang well trained. Tapi dalam peperangan Yarmouk yang mana 60 orang Islam berhadapan dengan 60,000, ini peperangan nak menuju ke Baitul Maqdis ni lah. 60 orang Islam berhadapan dengan 60,000 tentera orang Arab saja. Masa tu Khalid bin Walid diserang 20 kali. Tuan-tuan kena tahu, dalam perang kalau diserang sekali pun kita dah out dah. Maksudnya bukan kita mati. Kalau kita berjaya lawan pun kita akan penat dan kita tak boleh buat apa dah lepas tu. Dia kata mereka serang saya 20 kali. Dan serangan tu bukan daripada individu. 20 kali diserang. Khalid bin Walid, dia punya taktik dalam peperangan tu, mula-mula dia kata buat satu saf. Sebab tu Allah sebut dalam surah Saf, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Mereka berdiri dengan saf yang lurus. Dia kata jangan, pastikan saf tu tidak patah. Dalam tu Fadl bin Abbas, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Muaz bin Jabal, sahabat besar-besar dalam tu. Dia bawa semua pergi. Dalam masa mereka nak berhadapan dengan 60,000 ni, ini peperangan Yarmouk ni sejarah. Bila mana tentera Rom satu hari mereka buat keputusan, kata biarlah hari ni orang Arab yang berhadapan dengan orang Arab. Kata yang lain jangan masuk campur. Orang Rom jangan masuk campur, hantar orang Arab saja untuk menentang para sahabat ni. Maka 60,000 Banu Ghassan mereka telah datang. Masa tu Khalid bin Walid jumpa Abu Ubaidah, dia kata bagilah aku 30 orang, dia kata. Abu Sufyan kata 30 orang, kata kau gila ke apa? Masa itulah Khalid bin Walid kata dialog yang paling famous. Dia kata, apa Abu Sufyan sebelum masuk Islam berani, selepas masuk Islam penakut ke? Abu Sufyan kata bukan begitu, aku cakap tentang keadilan. Dia kata korang bawa lah 60 orang. Maka dia kata okeylah 60 orang. Dia telah pilih, masa itulah dia pilih, dia sendiri pilih. Dia kata aku tahu, dia kata sebab apa aku tahu, di kalangan tentera Islam ni ada beberapa ramai orang daripada para sahabat yang kalau mereka angkat tangan Allah tak akan tolak doa mereka. Maka dia kata mana aina Fadl bin Abbas, aina Zubair bin Al-Awam. Dia kata mana Fadl bin Abbas, bangun. Mana Zubair bin Awam, bangun. Dia kata mana Abdullah bin Umar, bangun. Semua sahabat-sahabat besar. Dan kalau mati itu memang habis semua. Dan kebanyakan Ansar. Orang Ansar kata kepada Khalid, engkau sengaja, Muhajirin kau pilih sikit, Ansar kau pilih banyak, engkau nak kami mati. Kata bukan. Khalid kata aku sendiri melihat dengan mataku setiap kali Nabi dalam kesusahan, orang Ansar yang telah maju ke depan, dan kerana orang Ansar Allah berikan kemenangan. Dan sebab itulah aku panggil kau. Maka mereka berhadapan dengan ni. Khalid bin Walid ni dia memang dia military champion lah. Dia memang dia punya kefahaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia luar biasa. Jadi dia mula-mula dia kata okey, beri dalam saf semua, jangan putus saf. Tapi bila terputus saf, ialah bila serangan demi serangan mesti terputus, maka dia telah buat kumpulan kecil-kecil 6. Jadi 6 ni telah kepung semua tentera tu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka kejar dia orang semua lari patah balik. Tetapi bukan mudah 60,000 dengan tentera yang bersenjata. 60 orang lawan. Bila pertama sampai je Khalid bin Walid bawa 60 orang ni berhadapan dengan 60,000 ni, dia akan ada mubarazah kan. Maka panglima dia datang ke depan, dia jumpa Khalid, kata tahu pun takut kan. Dia kata aku tahu kau datang nak berdamai kan. Khalid kata berdamai apa? Dia kata kau datang nak berdamai kan. Tengoklah, kata hari ni aku akan letak syarat-syarat sampai kau akan malu. Khalid kata kau cakap apa ni? Kata kau bukan datang untuk berdamai ke, datang dengan 60 orang? Kata tak ada, kami datang nak fight lah, nak bergaduh lah. Maka dia kata kepada Khalid bin Walid, kata pergi balik lah. Dia kata aku tak nak nanti ibu-ibu orang Arab mereka menghina kami, kata kami telah bunuh anak-anak mereka. Dia orang Arab juga. Khalid kata kau kalahkan kami dulu, baru kau cakap tentang yang lain. Kata kau kalahkan kami dulu. Maka dia orang ni subhanallah, amal dia orang.
Amal diorang yang menyebabkan Allah berikan kemenangan sehinggalah mereka maju ke depan, mereka kepung Jerusalem dan mereka dapat akhirnya mereka sendiri, dia punya gubernur sendiri bersedia untuk serahkan kunci. Dia kata dengan syarat, dia kata khalifah kamu kena datang ambil kunci itu. Mereka pun mesyuaratlah ketika itu, mereka kata macam inilah nak panggil Sayyidina Umar daripada Madinah. Dia kata Khalid ni muka dia pun ada iras Sayyidina Umar, memang ada. Memang ada. Dia kata hantar dia. Kata biar dia yang ke depan, mana dia orang kenal, biar dia yang ambil. Maka Khalid bin Walid pun pergilah ke depan. Bila masuk je ke dalam istana dia orang buka kitab dia. Dia pergi kat dinding, dia buka kitab dia, dia tengok. Dia kata serupa tapi bukan orang tu. Dia kata dekat-dekat ada iras, tapi bukan dia. Dalam kitab kami dah tulis dah siapa yang akan membuka kota Baitul Maqdis ni. Kalau betul orang tu yang datang, kami akan serahkan. Gitu. Dalam kitab kami, dalam kitab yang kami ada ni dah tulis dah siapa yang akan datang dan akan membuka kota Maqdis ni, Baitul Maqdis ni. Kalaulah dia yang datang, kami akan serahkan. Maka mereka hantar berita kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang dengan khadam dia. Dalam perjalanan dia orang naik satu unta bergilir-gilir. Amirul Mukminin bergilir-gilir naik unta. Sekejap dia jalan, sekejap dia naik unta. Kan? Bila kebetulan bila sampai ke Baitul Maqdis, giliran naik unta tu adalah giliran khadam dia. Dia kata kepada Amirul Mukminin, dia kata wahai Amirul Mukminin, biar engkau sajalah yang teruskan sebab nak sampai dah. Takkanlah aku nak duduk atas unta, engkau pegang tadi unta aku. Kan nanti dia orang nampak, dia orang tengah tunggu-tunggu ni, khalifah Amirul Mukminin. Umar kata tak. Dia kata giliran kau naik. Giliran kau naik. Dia sampai ke sana, Abu Ubaidah Al-Jarrah pula nampak Sayyidina Umar dengan pakaian dia bertumpuk-tumpuk dengan naik unta. Dia terus lari. Dia kata Amirul Mukminin kata takkan nak pergi dengan macam ni. Kata baik. Kata macam inilah. Dia kata ambil kuda saya dan pakailah pakaian saya. Dia orang masa tu dah ada pakaian yang mewah sikit lah. Masa tu pun Umar kata, dia kata Abu Ubaidah, kalau orang lain cakap ni aku pancung dah kepala. Sebab engkau tak apalah. Sebab tu orang banyak orang tak kenal hubungan Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang sehingga bila mereka petik hadis yang berkenaan dengan tahun Amwas ni, tahun Amwas pun berlaku selepas Fatah Baitul Maqdis, tahu tak? Exactly selepas tu berlaku. Maka mereka seolah-olah menunjukkan kata ada misunderstanding. Sebenarnya tak ada. Umar dengan Abu Ubaidah ni memang kawan yang sangat baik, kawan yang sangat rapat. Umar radhiyallahu anhu menangis bila dapat berita kata Abu Ubaidah tak nak balik. Nanti saya cerita. Maka Abu Ubaidah kata naiklah kuda saya. Dia kata naik kuda saya, pakai baju saya. Umar pun kata tak apalah, kata sebab engkau cakap, marilah baju engkau, bagilah kuda engkau. Dia naik unta je datang daripada Madinah. Dia pun naik kuda tu, baru jalan sikit dia kata Umar dah jadi munafik. Dia kata terus mai unta kami, unta aku balik. Dia kata bagi baju aku balik. Maka dia pun dia naik unta tu, dia pakai pakaian dia yang buruk tu, dan baru dia masuk ke Baitul Maqdis. Dan bila dia berhadapan dengan paderi, dengan dia orang punya gubernur dia, maka dia kata inilah ketua kamu dan inilah Fatih yang akan membuka kota Baitul Maqdis. Dengan pakaian inilah yang kami lihat dalam buku kami, dan dengan binatang tunggangan inilah yang kami tahu. Maksudnya kalau Sayyidina Umar tukar tu, mesti dia kata ini bukan juga ya. Sebab dengan zuhud dia, mereka tahu itu tertulis dalam kitab mereka dulu. Sebab tu dalam Quran Allah sebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Kata kalau nak tahu siapa Rasulullah, maka lihatlah siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya zuhud. Mereka ni dikenali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan lagi. Mereka ni tahu tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tentang Umar termaktub dalam kitab mereka sebelum Nabi pun diutuskan lagi. Bayangkan. Inilah sahabat Nabi. Maka dia telah serahkan ketika itu, dia serahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar, Masjid Al-Aqsa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah serahkan kepada satu keluarga yang tinggal berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa, berikan kepada mereka kunci church mereka yang terbesar yang ada di situ. Jadi di situlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah
letakkan syarat-syarat pemerintahan Islam, dipanggil syurut Umariyah kan, yang mana diletakkan kata mereka tak boleh bina lagi tempel-tempel mereka di sana, mereka tak boleh bina lagi church mereka di sana, dan mereka tak dapat lagi, tak boleh lagi bunyikan loceng-loceng church mereka, hanya azan akan berkumandang. Orang Yahudi ni memang mereka dah anti orang Islam ni, pasal mereka kata mereka nak juga balik tanah tu dan mereka nak juga ambil, sedangkan mereka tahu kata itu memang milik orang Islam daripada awal lagi. Tapi mereka kata tak. Mereka kata tengok kami pergi Madinah pun dia orang halau, kami pergi Khaybar pun dia orang halau, kami duduk kat ni, kami dekat border Syam pun mereka halau kan, dah masuk ke Syam pun mereka halau kami, sedangkan mereka ni memang pengkhianat daripada awal lagi. Satu pengkhianatan ialah mereka tak nak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kerana ego mereka. Itulah mereka perang dengan Kristian. Sebab apa mereka kata? Sebab bila Nabi Isa AS diutuskan di sana juga, mereka kata tak boleh jadi ada kitab yang boleh gantikan Taurat. Dia kata mana boleh, kami tak nak terima. Kemudian bila Nabi Muhammad SAW utuskan, kami tak nak terima. Maka mereka telah menyimpang dan mereka telah sesat, dan kemudian mereka lawan pula dengan orang Islam, yang mana tanah tu memang tanah orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Dan daripada awal lagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula solat kan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk arah kepada Hajar Aswad, dan Hajar Aswad ni dia memang straight kepada Masjid Al-Aqsa. Straight kepada Masjid Al-Aqsa. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, kiblat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan adalah Masjid Al-Aqsa. Kena, maksudnya menghadap kepada Masjid Al-Aqsa, bukan Baitullah lagi. Tapi sebenarnya kiblat asal memang daripada dulu, daripada zaman Nabi Ibrahim AS adalah Baitullah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bawa agama yang Nabi bawa ni, agama Islam yang mana Allah telah pilih agama daripada awal lagi, sehinggalah ke Aqsa nanti, ke Ardul Muqaddas tu lagi, ke tanah yang suci itu kembali, di mana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan para anbiya alaihi salatu wasalam. Dan mereka ni di sana mereka bunuh para anbiya alaihi salatu wasalam. Mereka bunuh banyak nabi-nabi, mereka bunuh. Zalika bi annahum kanu yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, Allah sebut mereka bunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah nak beritahu kepada Rasulullah, kata at the end kamu akan sampai ke sana dan semua tu akan menjadi milik orang Islam, dan pemerintahan Islam lah akan memerintah tempat. Tapi mereka kata tidak. Orang Yahudi yang degil daripada awal tu, mereka kata kami nak balik tempat tu dan kami nak hidup pun dengan cara kami tak nak beriman kepada Allah, kami tak nak terima Rasulullah sebagai Rasul. Sebab apa? Dia bukan daripada keturunan kami, dan dia bukan membaca kitab kami Taurat. Itu saja. Itulah yang menyebabkan berlakunya perselisihan demi perselisihan, dan diorang sentiasa menyalahkan orang Islam. Kata orang Islam lah halau kami daripada sini ke sana, kami nak balik tempat tu, kami nak balik tempat tu. Sedangkan kan Nabi Musa saya cerita tadi kan, Nabi Musa AS kata itu tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada Bani Israel. Diorang pegang kepada kata-kata Nabi Musa AS. Sedangkan Nabi Muhammad dah diutuskan, sekarang mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad, barulah mereka akan dapat tempat tu. Innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah kata dalam Zabur yang Nabi Daud AS Allah berikan kepada Nabi Daud yang saya sebut tadi, yang telah tewaskan Amalika akhirnya. Allah dalam kitab tu Allah tulis, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kata tanah ni hanya kami akan berikan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Jadi peperangan kita adalah untuk para sahabat ni, mereka berperang dengan pedang ni untuk tegakkan agama, maksudnya untuk sampaikan agama. Kita banyak orang kata sahabat dia orang defend. Tak ada, sahabat bukan defend, sahabat attack. Sahabat attack untuk sebarkan agama Islam, untuk sampaikan. Sebab tu kata mereka akan bagi 3 pilihan, sama ada beriman, ataupun duduk bawah kami bayar jizyah, ataupun kami akan, kalau itu pun kamu tak mahu, kami akan perangi kamu dan kami akan bunuh kamu. Para sahabat ni perang, itu perintah Allah untuk perangi mereka. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah. Pergi perangi mereka. Maka mereka perang mereka dan mereka paksa kena taat kepada perintah Allah. Kalau tak nak, tak apa, duduk bawah kami. Sebab pemerintahan atas muka bumi ini pasti mestilah
mengikut syariat Allah yang Allah tetapkan, orang lain tak boleh. Tak ada orang lain yang boleh memerintah. Tapi mereka tetap, kami nak juga pemerintahan tu, kami akan memerintah seperti mana kami mahu. Maka mereka jadi musuh lah. Dia sampai ke hari ini mereka jadi musuh orang Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak tetapkan hidayat untuk mereka kerana mereka degil. Kedegilan mereka, kesombongan mereka. Sebab tu kata dalam diri orang Islam hari ini pun kalau ada sedikit pun kesombongan, kan, keegoan, dia pun tak akan dapat hidayat. Akhirnya dia pun akan terkeluar daripada kebenaran. Sebab tu kita lihat Khalid bin Walid, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan yang besar, dia pergi ke Parsi, kan, ke Iraq, Iran, kan, bila dapat berita perlu bantuan, dia patah balik terus, dia tanpa soal sedikit pun pada Sayyidina Umar. Tu Khalid bin Walid, ketaatan dia, rendah diri dia, tangisan dia, masa nak meninggal dunia dia menangis. Dia kata dia kata lebih 200 peperangan yang aku telah sertai dan tak ada satu jengkal pun di tubuh aku yang mana tak ada panggil apa? Parut. Tapi hari ini aku mati di atas katil, dia sedih. Ulama kata tapi dia pedang Allah, mana boleh pedang Allah patah, mana boleh tewas, kan, di jalan Allah. Tapi itu pun dia rendah diri. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Selepas fatah Baitul Maqdis lah, Allah Subhanahu Wa Taala telah uji para sahabat dengan Ta'un Amwas. Maka datanglah Ta'un, dan ketika itulah para sahabat besar-besar yang telah menyertai peperangan ini, Yarmouk ni, mereka semua telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah syahid Fadl bin Abbas, di situlah syahid Yazid bin Abu Sufyan, situlah syahid Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Mu'adh bin Jabal, dan banyak lagi sahabat-sahabat besar yang syahid dalam Ta'un tu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka mati syahid dengan Ta'un tu. Itu berlaku ketika itu. Cuba kita tengok apa yang berlaku kita punya zaman ni. Dia punya apa, kita panggil apa, sintetik, replika balik, kan. Dia mulakan daripada Ta'un yang dia orang ciptakan, dan dia orang nak dapatkan balik Baitul Maqdis. So dia terbalikkan balik. Dia mula daripada mana ending tu, dia restart balik. Faham? Dia tahu sejarah kita. Kata bila dia orang dapat Baitul Maqdis, kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala hantar wabak dan mereka ni semua syahid. Maka dia kata kita mulakan balik daripada situ, walaupun benda tu kita buatlah daripada lab ke whatever, dan kita lemahkan mereka dan kita dapatkan balik Baitul Maqdis. Itu semua atas dasar permusuhan, kebencian, dan planning mereka memang berterusan. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatum. Kata mereka tak akan sesekali redha dengan kita, sehinggalah kita ikut mereka. Dan mereka tahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata mereka ni kenal Nabi Muhammad macam mana mereka kenal anak-anak mereka di zaman tu lagi. Mereka tahu. Umar pun diorang kenal, apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun mereka kenal, Sayyidina Abu Bakar pun mereka kenal dalam kitab diorang. Apatah lagi Nabi Muhammad, tapi kerana ego mereka kata fanabazuhu wara azhurihim washtaru bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Mereka kata tak boleh terima. Itulah apa, siapa Safiyah binti Huyai, kan, bapa dia sendiri. Dia bila Nabi sampai ke Madinah, dia kata dia tahu. Dia orang tanya betul, kata memang dia lah, tapi kata aku tak boleh terima. Sedangkan dia orang tunggu. Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata Nabi Musa tadi saya ceritakan, dia bawa mereka ni Banu Israel selepas mereka menang, mereka tewaskan Fir'aun, untuk mengerjakan haji. Bila sampai ke Mekah, on the way back, sampai ke Madinah, Nabi Musa bagi tahu kepada Banu Israel ni, kata di sinilah Nabi akhir zaman akan diutuskan. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang ni lah Bani Israel ni, kata oleh itu kami akan menetap di sinilah, kami nak tunggu. Itulah Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir. Mereka ni adalah pengikut Nabi Musa AS. Tapi bila Nabi sampai, mereka tolak. Oh, tak ada, kami tak nak terima. Sedangkan mereka tunggu. Mereka katakan Nabi Musa, kami nak duduk sini, kami nak berkampung kat sini, supaya Nabi akhir zaman datang nanti kami nak beriman dengan dia. Tapi mereka ingkar. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayat kepada siapa yang mahukan hidayat. Siapa wayahdi ilaihi man yunib. Siapa yang mahukan, siapa yang serah diri, yang kembali kepada Allah, yang minta, mereka saja yang Allah akan berikan. Mereka ni tak nak. Mereka ni tak nak. Mereka kata tak nak. Sedangkan
Mereka ni sebelum mereka meninggal dunia yang duduk kat Madinah tu, mereka akan buat wasiat. Kata nanti anak-anak diorang kata nanti Nabi datang kan, bagi tahu kepada Nabi kami telah beriman dengan dia. Dan diorang wasiat kepada anak-anak mereka, bila datang nanti Nabi bantu dia. Tapi bila Nabi datang, diorang ni lah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka play victim lah, kata orang Islam yang halau kan. Sedangkan mereka yang menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Mekah musyrikin, di Madinah orang Yahudi. Dan latar belakang mereka sampailah ke hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada orang Islam. Kan orang Islam ni dia tak akan menang selagi mana dia tak pegang kepada perintah Allah. Seperti mana saya cerita tadi, bilangan itu doesn't matter. Tak perlu bilangan yang besar. Tapi bantuan Allah ni adalah bila mana setiap orang taat kepada perintah Allah. Seperti mana para sahabat, mereka angkat tangan, Allah tak tolak kerana apa? Mereka tak makan makanan yang haram. Mereka jauhi perkara yang syubhah, mereka bertakwa kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah. Itulah yang saya cerita tadi, yang mana tentera yang pergi serang Amalikah tu, dia kata sedikit saja di kalangan mereka yang kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kata sentiasa kebiasaannya golongan kecil inilah yang mendapat kemenangan ke atas tentera-tentera yang besar. Mulai Yusuf rahmatullah alaih kata, dengan golongan kecil yang ada ni sudah memadai. Dan dengan golongan yang kecil ni Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kemenangan. Allah tak perlu pun kepada golongan yang besar, tentera yang besar. Ini tuan-tuan yang sedikit ni pun kalau betul-betul pegang. Sebab tu kata kita kena hari-hari muhasabah. Kata, saya hidup untuk apa? Apa yang saya sedang buat? Kan, kalau betul kita berjuang untuk agama Allah, Allah pasti beri kemenangan. Kita tak perlu pergi sana pun Allah boleh bagi kemenangan kan. InsyaAllah tuan-tuan Maka insyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sahabat sebagai qudwah kita, sebagai contoh kita, dan supaya kita dapat ikut kehidupan mereka, dan Allah berikan kita kejayaan sehingga nafas terakhir kita kena berjuang di jalan Allah sedikit sebanyak, tapi jangan kita sesekali tinggal. Subhanallah bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.